إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره وبركته وهداه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, ingatlah serta sebutlah nama Allah dzikran katsira, dengan sebutan, dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepadanya bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita, dan banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang perintah Allah untuk kita sentiasa ingat kepada Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan bahawa kita ini dituntut untuk ingat kepada Allah, sama ada qiyaman ketika duduk, wa qu'udan ketika duduk, ketika berdiri, ketika baring, ketika apa benda yang kita buat, kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pada surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala menyebut, apabila kamu selesai daripada melaksanakan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, maka kamu ingatlah kepada Allah
carilah apa yang kamu hajati dan ingatlah kepada Allah zikran katsira, dengan ingatan yang sangat banyak dalam apa jua keadaan. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Pada pagi ini tuan-tuan, saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu keadaan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keadaan ini tak jauh daripada apa yang kita buat, yang juga berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kharaja Muawiyah ala halaqatin fil masjid. Faqala ma ajlasakum? Qalu jalasna nadhkurullah. Qala Allah ma ajlasakum illa dhak? Qalu wallah ma ajlasana illa dhak. Qala ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinahu atani Jibril fa akhbarani innallaha azza wa jal yubahi bikum bil malaikah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, tuan-tuan, hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, kharaja Muawiyah ala halqatin fil masjid. Kata dia, ada satu orang sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Muawiyah. Satu orang sahabat Nabi, nama dia Muawiyah. Dia kata satu hari Muawiyah dia lalu dekat kawasan masjid. Tuan-tuan, macam kita duduk dalam masjid, satu hari sahabat Nabi Muawiyah ni dia lalu. Bila dia lalu tuan-tuan, tiba-tiba dia nampak ramai orang yang duduk dalam masjid ni, pakat duduk dalam masjid. Lepas daripada semayang, pakat ramai-ramai berkumpul duduk dalam masjid. Ada yang duduk sandak dekat tiang, ada yang pegang tasbih, ada yang pegang Quran, ada yang buat halaqah, ada yang baca, macam-macam, melakukan aktiviti masing-masing. Bila Muawiyah lalu ni dalam masjid, nampak orang ramai duduk dalam masjid, maka dia pun tanya, faqala ma ajlasakum? Dia pun tanya kepada orang yang duduk dalam masjid ni. Dia tanya tujuan apa yang hampa duduk di sini. Maksudnya dia tanya kepada orang yang duduk dalam masjid ni, yang duduk sandak dekat tiang, yang duduk pegang Quran, yang duduk pegang tasbih, yang berzikir, yang dan sebagainya. Dia tanya, apa tujuan hampa duduk di sini ni? Hampa buat apa ni yang hampa duduk dalam masjid ni? Maka ramai-ramai jawab, faqalu jalasna nadhkurullah. Dia kata, jawab depa ni bila Muawiyah tanya apa hampa buat dalam masjid, depa kata apa? Jalasna nadhkurullah. Depa kata kami duduk ni sebab kami nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bukan duduk saja, kata depa. Kami bukan buat benda yang sia-sia. Kami duduk ni semata-mata kerana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Muawiyah dengar macam tu,
Maka dia tanya lagi, qala a Allah? Muawiyah kata, betul ke hampa duduk ni kerana Allah ni? Bukan pasal-pasal saja nak buang masa ke, bukan pasal saja nak tunggu nak menyorok ke, bukan saja pasal nak tunggu nak lari daripada kerja ke apa. Betul ke hampa tunggu ni kerana Allah? Tanya Muawiyah kepada depa ni. Ma ajlasakum illa dzak? Betul ke hampa buat ni bukan pasal kerana lain? Dia kata memang betul-betul kerana Allah ke, betul semata-mata kerana benda tu ke? Tanya Muawiyah kepada depa ni. Qalu wallah ma ajlasana illa dzak. Depa kata, tidaklah dan tidaklah kami duduk dalam masjid ni melainkan tujuan itu, melainkan tujuan hanya kerana semata-mata ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah oi, kami nak habaq terang, kami bukan pasal nak tunggu pasal-pasal apa. Kami tunggu ni, kami tunggu dengar kuliah, kami pegang Quran baca, kami buka zikir baca, kami buka Quran baca, kami buat benda-benda yang manfaat dalam masjid ni kerana kami ingat kepada Allah semata-mata, kata depa ni. Bukan pasal-pasal benda lain, kata depa kepada Muawiyah. Maka Muawiyah dia pun balas jawab. Dia kata, ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Dia kata, Muawiyah, dia kata, aku bukan tak percaya. Dia kata, bukan aku tanya hampa 2-3 kali, bukan bererti aku ni tak percaya kepada hampa. Dia kata, bukanlah aku ni nak buat tuhmahan, nak tuduh hampa ikut-ikut suka. Aku tak tuduh hampa ni duduk saya saja nak buang masa ke, hampa ni duduk saya saja sementara nak tunggu kedai buka ke, hampa ni duduk saja sementara nak buat apa. Dah, aku tak tuduh. Dia kata, cuma aku tanya ni, dia kata, kerana aku tengok hampa jawab ni sebab hampa ni duduk kerana Allah. Dia sambung lagi, dia kata, wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadithan minni. Dia kata, hampa bukan tak kenal aku siapa. Dia kata, hampa tahu kedudukan aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampa tahu aku ni orang yang penting duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni katibul wahyi. Aku ni seorang penulis wahyu. Kan tuan-tuan, penulis wahyu ada beberapa orang sahabat. Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada beberapa orang sahabat lagi, Ubay bin Ka'ab dan Zubair bin Awam. Ini beberapa orang sahabat Nabi yang Nabi lantik mereka ni menjadi tukang tulis wahyu Nabi, tukang tulis Al-Quran dan sebagainya. Maka dia kata, bila aku ni menjadi tukang tulis wahyu, aku cukup cermat dengan apa yang Nabi sampaikan. Aku cukup cermat dengan apa yang orang kata bila benda orang yang kata tu daripada Nabi kata. Aku tak terima sembrono, aku tak terima terus bulat-bulat, aku nanti semak, nanti cek betul yang tu daripada Nabi, baru aku tulis, kata Muawiyah. Maka dia pun kata, dia kata apa? Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi. Dia kata, pernah satu hari, dia kata, satu hari dulu masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dia kata, Nabi pernah mai dekat sahabat-sahabat ni, yang sahabat ni duduk macam mana hampa duduk. Bila Nabi mai, sahabat kata, bila Nabi mai, Nabi tengok ni, sahabat ni ada duduk tang ni, ada duduk tang ni, ada duduk kawasan ni, ada duduk kawasan ni, macam mana yang aku tanya dekat hampa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ajlasakum. Maka bila Nabi sampai dekat depa, Nabi tanya macam mana yang aku tanya dekat hampa. Hampa duduk ramai-ramai ni buat apa? Apa tujuan hampa duduk dalam masjid ni? Pakat-pakat ramai duduk dalam masjid ni pasal apa? Awak lepas sembahyang tak cepuih lari balik pi. Awak lepas sembahyang tak kalut balik pi di rumah. Awak lepas sembahyang hampa tak tunggu pakat buat kerja masing-masing. Yang hampa tunggu juga dalam masjid ni pasal apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat.
Maka bila Nabi tanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Dia kata apa? Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Bila Nabi tanya macam tu, maka sahabat pun jawab. Dia kata, Tuan, dia kata, ya Rasulullah, kami duduk ni bukan duduk saja. Kami duduk ni nadhkurullah, kami ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memuji Allah. Kami duduk ni dalam keadaan kami puji Allah ala ma hadana lil Islam, atas segala nikmat hidayah yang Allah bagi kepada kami sehingga kami berada dalam keadaan Islam. Muawiyah cerita macam tu. Dia kata, aku tanya ni bukan sebab pasal apa, pasal pernah dulu aku tanya macam ni, aku ikut macam mana yang Nabi pernah tanya dekat sahabat dulu. Oh, rupanya Nabi juga pernah tanya dekat sahabat. Nabi tanya sahabat, apa hampa buat, apa tujuan hampa duduk, sebab apa hampa duduk? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kami duduk ni nazkurullah, kami ingat kepada Allah, wa nahmaduhu, dan kami puji kepada Allah, ala ma hadana lil Islam, di atas apa nikmat, di atas apa kami puji, di atas apa yang Allah hidayahkan kepada kami, menyebabkan terpandunya kami, terurusnya kami, hidayah yang Allah bagi kami duduk dalam Islam, kata depa. Kemudian depa sambung, depa kata apa? Wa manna bihi alaina, bahkan kata depa, kami memuji Allah, kami syukur di atas nikmat anugerah yang Allah beri kepada kami buat masalah ni. Maksudnya apa? Kami duduk ni ingat kepada Allah, kami syukur kepada Allah di atas kebaikan anugerah yang Allah bagi kepada kami semua. Bila sahabat kata macam tu, Nabi tanya macam mana Muawiyah tanya tadi, Allah, betulkah hampa duduk ni kerana Allah? Ma ajlasakum illa dzat, bukan hampa duduk ni bukan pasal-pasal lain ke? Bukan pasal benda tu, bukan pasal benda ni, bukan nak lari hak tu, bukan nak lari hak ni. Memang betulkah kerana Allah? Maka mereka pun jawab, wallah ma ajlasana illa dzat, kami duduk ni Rasulullah tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Qala ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Maka Nabi pun sebut macam mana Muawiyah sebut. Nabi kata, bukan aku nak tuduh hampa, bukan aku nak buat tuhmahan kepada hampa, bukan aku nak kata kepada hampa apa-apa, tetapi walakinnahu atani Jibril fa akhbarani. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tanya kepada hampa ni kerana aku telah disampaikan satu berita gembira daripada malaikat Jibril mai bagi tahu kepada aku, annallaha azza wa jal yubahi bikumul malaika, kerana malaikat Jibril mai bagi tahu kepada aku bahawa Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada kamu semua. Allah Subhanahu wa taala bangga kepada hampa semua ni yang duduk dalam masjid, yang semata-mata ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat tu, bahkan Allah tunjuk bangga Allah ni di hadapan para malaikat dengan memuji-muji kepada kamu semua. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah faham hadis ni apa dia? Jibril mai bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah bangga kepada hamba-hamba dia yang duduk dalam satu majlis semata-mata kerana nak ingat kepada Allah. Tuan-tuan, kita tunggu ni bukan pasal-pasal apa, semata-mata pasal ingat kepada Allah, pasal sayang kepada agama Allah, pasal nak keredaan Allah, pasal nak keampunan Allah, semata-mata kerana Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bangga kepada hamba-hamba yang sebegitu. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga bangga kepada kita. Kita baca Quran, kita zikir, kita tunggu, kita menanti waktu solat, bererti kita sedang membuat satu benda yang Allah Subhanahu wa taala bangga kepada kita, dan para malaikat
disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebanggaan ini. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis yang lain, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang 3 hal keadaan orang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Waqid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idh aqbala salasatu nafar فأقبل إثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini daripada Abi Waqid. Kata dia, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid. Nabi duduk dengan sahabat ni. Bila Nabi duduk dengan sahabat, tuan-tuan, tiba-tiba Abu Waqid dia kata apa? Idza aqbala salasatu nafar. Dia kata tengah duduk dalam masjid, Nabi duduk dalam satu majlis, tuan-tuan, tiba-tiba mai 3 orang lelaki. Ni, mai 3 orang lelaki. Tuan-tuan dengar ni, cerita cukup menarik. Kata Abi Waqid, tiba-tiba mai 3 orang lelaki-lelaki, yang mana 3 orang lelaki-lelaki ni fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. 3 orang lelaki-lelaki ni mai dekat pintu masjid. 2 orang lelaki-lelaki masuk mai dalam masjid. Satu orang bila dia tengok ada majlis, dia tengok orang pakat duduk, dia tengok Nabi tengah duduk bercakap, bersyarah dan sebagainya, maka satu orang ni dia lari. 2 orang masuk mai, satu orang ni dia keluar pergi, dia bangkit pergi. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha wa ammal akhar fajalasa khalfahu. Abu Waqid dia kata, 2 hak tunggu pula tadi ni, dia duk perhati tengok yang seorang ni, dia kata bila dia tengok di depan ada tempat kosong, dia kata hak depan tadi ni dia terus mai penuh di tempat depan. Kan 2 orang tu masuk mai, bila masuk mai dia tengok depan ada kosong, maka dia mai penuh di depan. Hak seorang tu dia kata. Dia kata hak seorang lagi pula fajalasa khalfahum. Hak seorang lagi pula dia mai dia pakai duduk di belakang. Oleh kerana dia mai lambat, dia berasa segan nak mai depan, dia berasa malu nak mai tu nak potong orang mai duduk di depan, dia berasa malu dengan tok guru hak duduk bercakap di depan, dia duduk di belakang-belakang saja. Dia duduk di belakang saja. Nabi SAW kata Abi Waqid, Nabi duk tengok benda ni. Nabi sambil duk bersyarah, sambil duk bercakap, sambil duk sampaikan hadis, sambil duk bagi nasihat kepada orang ramai, kepada sahabat-sahabat ni, Nabi duk perhati siapa hak keluar masuk, siapa hak duduk bangkit, siapa hak baru mai duduk, siapa mai lambat, siapa mai awal. Ni Nabi perasan. Tuan-tuan, siapa hak duduk di depan ni pun macam orang duk kuliah pun dia perasan, tuan-tuan. Dia perasan tengok siapa hak bangkit pi, siapa yang bangkit mai, siapa yang duduk, siapa yang berjalan, siapa yang mai awal, siapa mai lambat. Dia perasan, tuan-tuan. Hak duduk di atas ni, hak duduk di atas meja ni, orang tu perasan. Nabi SAW pun sambil Nabi duduk bersyarah, sambil Nabi duduk sampaikan khutbah, sambil Nabi duduk bagi nasihat, Nabi duduk tengok ni kelaku sahabat ni. Ada hak dengar, ada hak tak berapa dengar, ada yang jalan, ada yang keluar, ada yang main bangkit lawat, ada yang main duduk depan.
ada yang duduk belakang dan sebagainya. Nabi duduk perhati. Maka Abi Waqid dia sambung lagi, dia kata wa amma salis fa adbara zahiban. Adapun orang hak nombor 3 tadi, dia tengok-tengok ada dalam majlis, dia pun terus pergi. Dia tak duduk, dia tak mai duduk depan ke, dia tak mai duduk belakang macam orang pertama, orang kedua, dia terus bangkit pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai cakap apa yang Nabi nak sampaikan tadi, kemudian Nabi pun kata dekat sahabat. Nabi kata apa? Ala ukhbirukum anin nafar thalatha. Nabi tanya dekat sahabat, hampa nak tahu dah ada cerita tentang 3 orang laki-laki? Nabi nak cerita tentang 3 orang hak laki tadi ni. Nabi tanya dekat sahabat, hampa nak dah aku nak bagi tahu satu cerita tentang 3 orang laki-laki? Nabi kata, hampa nak dengar tak? Ada satu cerita Nabi kata tentang 3 orang laki-laki yang depa ni masuk masjid. Nabi kata. Maka sahabat bila Nabi tanya macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak dengar. Maka Nabi pun sebut, Nabi kata, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Nabi kata hak seorang daripada depa 3 orang tadi. Nabi kata hak seorang daripada depa hak mai tadi ni, dia menempatkan diri dia dengan Allah. Dia mai, dia tengok ada majlis, dia tengok ada zikir, dia tengok orang tunggu dalam masjid, dia tengok ada kuliah, dia tengok orang pun tengah duduk dengar orang duduk bersyarah, baca kitab dan sebagainya. Dia mai, kata Nabi SAW, dia mai, dia duduk depan. Dia anggap, dia mai, dia duduk dalam masjid, dia dianggap menempatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sambung, Nabi kata fa'awahullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan Allah pada dia. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala juga ingat kepada dia, menempatkan hati dia tu, menempatkan Allah dalam hati dia. Karena dia tanam dalam hati dia, aku mai ni bukan pasal-pasal lain, aku mai duduk depan ni pasal aku ingat kepada Allah semata-mata kerana Allah. Maka Allah juga menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tunjuk rasa suka dia tunjuk rasa sayang dia pada majlis ilmu, cinta dia, suka dia pada rumah Allah. Allah juga tunjuk cinta, sayang, kasih dia kepada orang yang tunjuk cinta sayang pada dia. Begitu. Wa ammal akhar fastahyallahu min. Nabi kata hak satu orang lagi pula, Nabi kata dia ni tunjuk malu sikit dekat Allah. Dia masuk mai, dia duduk dekat belakang sudah. Dia masuk mai, dia kata tak duduk depan, tak apalah duduk belakang. Dia malu-malu, dia duduk belakang. Maka Nabi SAW kata apa? Fastahyallahu min. Kerana dia tunjuk malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga esok ni tunjuk malu kepada dia. Malu-malu kucing macam dia tunjuk tu, Allah juga tunjuk malu macam mana kelaku dia tunjuk malu-malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mai, bukan dia tak mai, cuma menyorok-menyorok sikit, dia duduk belakang-belakang sikit, dia duduk di tempat-tempat yang jauh sikit daripada orang. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata fa'ammal akhar fa'aradallahu anhu. Dan Nabi kata ada satu orang lagi pula yang Nabi kata dia ni bila dia mai, Nabi kata dia tengok ada majlis. Dia kata Nabi kata bila dia mai tu dia tengok-tengok, ada kuliah ke, ada majlis ke, orang pakat duduk dalam masjid dan sebagainya. Maka dia pun fa'arada, dia pun start kereta, dia balik. Dia start kereta, dia balik. Dia tengok-tengok ramai orang duk ada, dia tengok ada kuliah ke apa, dia berasa macam tak berapa nak berkenan, dia berasa macam tak mau tunggu. Dia start kereta, dia cepui balik pergi. Maka Nabi SAW sambung fa'aradallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun esok ni akan beralih
tak tengok kepada dia kerana dia tak minat dan tak suka, tak tengok kepada majlis Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Tuan-tuan, kita dah mula masuk dalam bulan Rajab, tuan-tuan. Bila kita masuk dalam bulan Rajab ni, tuan-tuan, kita akan diperingat balik tentang satu kisah. Apa dia, tuan-tuan? Kisah Isra dan Mi'raj. Mana-mana masjid pun, tuan-tuan, yakin dan pasti dia akan buat sekali. Sama ada dalam bentuk kuliah formal, buat dalam bentuk daurah, baca 3-4 hari satu kitab, ataupun buat ceramah kupas satu malam, cerita satu persatu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Walaupun kita hafal dah perjalanan cerita dia macam mana sekalipun, tuan-tuan, kita kena renung dan kita kena ulang ingat balik. Antara istifadah peristiwa Isra dan Mi'raj ni apa dia, tuan-tuan? Kita kena ambil iktibar dia. Apa dia? Kita kena ambil ingat bahawa Nabi SAW sangat menekankan tentang perkara bahawa kita mesti mendalami tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Macam mana Nabi sampai di Mekah, sahabat-sahabat Nabi ni kerana tak percaya kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang di Mekah duduk dengan Nabi ni, yang duduk dengan Nabi, yang mereka ni tengok kepada Nabi, tapi kerana kurangnya ilmu, mereka tak beriman kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, kerana itu kita duduk dalam majlis, kita tunggu lepas daripada semayang, bukan pasal kita nak tunjuk pandai, tapi kerana nak keredaan Allah, nak ingat kepada Allah, dalam masa yang sama juga nak menambah ilmu pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan duduk kita ini, tunggu kita ini, penantian kita ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai duduknya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah kita di posisi mana sekalipun, yang duduk dekat tiang ke, yang duduk di belakang ke, kita tergolong dalam golongan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak ajak diri saya juga kepada tuan-tuan, setiap kali duduk dalam majlis ilmu, kita tanamkan azam dan betulkan niat kita. Bukan pasal tunggu apa-apa, bukan pasal buat benda-benda yang bukan, jauh daripada ingat kepada Allah. Semata-mata kita tunggu, kita menanti, kita tunggu ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dengan kita ingat kepada Allah, wallahu, Allah Subhanahu wa taala balas ingat kepada kita, tanamkan dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala juga, Allah lekat duduk dalam hati kita. Macam mana kita usaha untuk nak ingat dan nak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan-golongan yang ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, dan yang paling penting sentiasa berkorban masa untuk Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini Allah bagi ruang peluang manfaat untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita dikurniakan sentiasa ingat kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah untuk sentiasa ingat kepada Engkau, wa syukrika, syukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan perbaikilah segala amal ibadat kami, segala perbuatan amal soleh kami, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.